Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Rashida dan rakan-rakan sekalian. Kami adalah kumpulan yang ke-13 dengan bertajuk Kadar Pengangguran Meningkat Akibat COVID-19. Nama saya Hemanantini Panirsilwam dengan nombor matrik 283095 dan ahli-ahli kumpulan saya ialah Muhammad Aiman, Divya Sri dan Nur Farah Iza. Tanpa melengahkan masa, jom kita pergi ke pengenalan. Pada awal tahun 2020, negara kita telah dikejutkan dengan suatu fenomena baharu yang belum pernah dialami di dunia, iaitu kemunculan virus COVID-19 yang menyebabkan ekonomi negara terjejas. Ia menganggarkan jangkitan COVID-19 akan menambah kadar pengangguran lebih lagi dalam bidang perkhidmatan dan lain-lain. Pengangguran adalah istilah untuk seseorang yang ingin bekerja dan mencari pekerjaan tetapi tidak dapat mencarinya. Secara jelas, kadar pengangguran boleh dikira dengan membahagikan jumlah pengangguran serta jumlah pekerja. Pekerja dalam sektor perkhidmatan merekodkan kadar peratusan optimum bagi kehilangan pekerjaan, khususnya perkhidmatan makanan dan minuman 35.4%, sektor pertanian 21.9% dan sektor pembinaan 11.8%. Penyata masalah, jumlah individu yang menganggur akibat COVID-19 semakin meningkat menjelang April 2020 iaitu sebanyak 5% berbanding dengan tahun sebelumnya. Jumlah penduduk yang bekerja merosot 299,000 iaitu 2% berbanding bulan sebelumnya iaitu Mac 2020, 15.23 juta orang. Gambar-gambar raja ini menunjukkan statistik kadar pengangguran. Slide yang seterusnya adalah objektif kajian. Ini adalah objektif-objektif yang menjadi basis kajian kita yang menjadi panduan kepada semua kesimpulan dan konsep kajian untuk menghasilkan dapatan kajian yang berkaitan, realistik dan boleh dipercayai. Terdapat 3 objektif utama kajian ini iaitu mengenal pasti situasi masyarakat yang menganggur akibat pandemik COVID-19, keduanya ialah mengenal pasti proses pengangguran dalam kalangan masyarakat dan akhirnya mengenal pasti kesan pengangguran dalam kalangan masyarakat semasa COVID-19. Seterusnya, metodologi kajian membincangkan tentang cara-cara yang diambil bagi mendapatkan maklumat. Pertama, mengenal pasti objektif kajian yang dilakukan dan mengenal pasti populasi. Kedua, penyediaan borang soal selidik secara digital dan diagihkan. Kemudian, pengumpulan data, analisis data dan akhir sekali kesimpulan daripada data yang dikumpulkan. Populasi dan persempelan. Bagi mengumpulkan data atau maklumat bagi kajian ini, pelajar-pelajar Institut Pengajian Tinggi telah dipilih sebagai populasi, manakala bagi sampel, pelajar-pelajar di Universiti Utara Malaysia telah dipilih bagi mewakili populasi pelajar-pelajar Institut Pengajian Tinggi. Terdapat 41 responden daripada pelajar-pelajar UUM di mana 41% menunjukkan pelajar lelaki, manakala bagi pelajar perempuan sebanyak 59%. Reka bentuk kajian adalah prosedur pengendalian data yang dikumpul mengikut pelan tertentu terhadap pemulih ubah yang terlibat dalam kajian yang dilakukan. Dilaksanakan dengan pendekatan secara kajian kualitatif dan kajian kuantitatif. Kajian kualitatif ialah pengumpulan data yang tidak melibatkan nombor. Data dikumpulkan melalui pemerhatian temu bual atau analisis dokumen. Contohnya seperti Google Form. Kajian kuantitatif pula ialah data yang dikumpul melibatkan nombor seperti mentadbir tinjauan atau soal selidik kepada sampel atau keseluruhan populasi. Okey, bagi instrumen kajian pula, kami menggunakan kaedah soal selidik untuk cari maklumat dengan data. Pengagihan borang soal selidik ni mempunyai 13 soalan menggunakan Google Form yang dirangka dengan mudah bagi memudahkan responden faham dengan soalan yang dikemukakan. Ia diedar dan diagihkan melalui aplikasi WhatsApp iaitu satu aplikasi media sosial yang selalu rakyat Malaysia guna. Okey. Seterusnya, kaedah pengumpulan data. Kami menggunakan dua jenis sumber iaitu data prima dan data sekunder. Data prima adalah soal selidik yang berbentuk borang dalam talian. Borang online lah macam tu. Borang ni diberikan kepada responden, khususnya warga-warga UUM dan sahabat-sahabat yang tinggal dan berada di utara Malaysia. Data-data yang berbeza ni dikumpul dan dimasukkan dalam kajian. Data sekunder pula maklumat atau sumber seperti laman web dan artikel yang diperoleh yang bertujuan sebagai rujukan dan panduan untuk kami dalam buat kajian ni. Maklumat yang diambil daripada laman web dan artikel adalah diperbarui pada tahun lepas selaras dengan tajuk kajian kami berkaitan COVID-19. Okey, kaedah analisis. Data-data yang dikumpulkan dan dianalisis daripada 5 orang pekaji dalam kajian
Ini iaitu kami semua. Data dan maklumat-maklumat ini diproses dalam bentuk teks, dimasukkan dalam aplikasi bertulis seperti Microsoft Word 2019 kerana memudahkan kami untuk menulis dengan pantas dan teratur, seterusnya menjimatkan masa untuk menyiapkannya. Penularan wabak coronavirus mula dikesan di kawasan Wuhan, China pada hujung tahun 2019. Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah mengisytiharkan wabak ini sebagai pandemik kerana ia telah tersebar ke seluruh dunia. Sebanyak 15,096 jumlah kes positif dan 155 kematian telah dilaporkan oleh Statistik Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebagai langkah-langkah untuk memutuskan rantaian pandemik COVID-19 daripada terus menular, pihak kerajaan telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan atau dikenali sebagai PKP. PKP mula berkuasa pada 18 Mac 2020 dan dilakukan secara berperingkat sehingga ke fasa terakhir Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang berakhir pada 31 Disember 2020. Penghentian operasi syarikat perniagaan semasa PKP dilaksanakan telah menjadi punca kepada pekerja kehilangan pekerjaan. Walaupun ada syarikat perniagaan yang boleh beroperasi mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh KKM, ianya tidak dapat mendatangkan keuntungan kepada syarikat tersebut kerana kekurangan bilangan pelanggan. Oleh yang demikian, syarikat menghadapi kesukaran untuk membayar gaji pekerja. Bagi mengurangkan perbelanjaan syarikat, majikan bertindak dengan mengurangkan bilangan pekerja. Kesannya, pekerja hilang pekerjaan sekaligus hilang punca pendapatan. Seperti rajah tersebut, statistik menunjukkan kadar pengangguran melonjak kepada 5% yang mana penganggur meningkat sebanyak 48.8% berbanding dengan tahun sebelumnya menjadikan nilainya sebanyak 778,800 orang. PKP yang dilaksanakan telah memberi kesan kepada kehilangan pekerjaan dan menyebabkan pekerja rasa sukar untuk mendapatkan pekerjaan. Oleh itu, ini telah menjadi punca kepada peningkatan kadar pengangguran di Malaysia. Mari kita lihat contoh-contoh peristiwa dan kes berkaitan kadar pengangguran akibat COVID-19. Peristiwa yang pertama ialah kes bunuh diri di Jepun bertambah ketika pandemik COVID-19. Kementerian Kesihatan dan Kebajikan Jepun hari ini mengumumkan seramai 20,919 orang mati kerana membunuh diri. Penularan COVID-19 di Jepun tidak seteruk negara lain, tetapi ketegangan kesihatan itu memberi akibat lain, iaitu menyebabkan penaikan kes bunuh diri sungguh pun pada awal tahun maka ia menandakan kadar kes merosot. Angka itu mulai menaik pada bulan Julai selepas keadaan darurat pertama. Menurut pakar menjejaki data yang menunjukkan bunuh diri sering jatuh pada fasa pertama krisis seperti konflik dan bencana alam sebelum meningkat mendadak. Peristiwa yang kedua ialah 465 kes cuba bunuh diri dalam tempoh 6 bulan. 465 kes cubaan bunuh diri direkod kepada Kementerian Kesihatan Malaysia bagi tempoh dari Januari hingga Jun pada tahun ini berbanding sebanyak 675 kes dalam tempoh sama pada tahun lalu. Berpunca daripada faktor-faktor seperti hilang pekerjaan, tiada sumber pendapatan, masalah hubungan interpersonal, isolasi dan pengurangan akses kepada perkhidmatan bantuan sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan. Peristiwa yang ketiga pula, waspada wabak penjenayah kerjaya. Penaikan kadar pengangguran kesan daripada COVID-19, ia akan menyebabkan ramai orang terpaksa mendapat wang dengan cepat dan membuat sesuatu yang melanggar undang-undang. Di Amerika Syarikat, Perkhidmatan Keselamatan AS melaporkan cubaan penipuan oleh penjenayah Nigeria yang mendakwa faedah pengangguran menggunakan identiti rakyat negara itu yang dicuri. Di England, sebuah organisasi Action Fraud melaporkan kerugian 5 juta daripada sindiket penipuan berkaitan COVID-19 sejak Februari dengan jumlah lebih 2,100 laporan. Peristiwa yang akhirnya adalah pengangguran pasca COVID-19. COVID-19 telah pun menggegarkan satu dunia dari segi kesihatan, keselamatan, ekonomi dan sosial di setiap negara. Hampir 100 hari kita telah berkurung di rumah dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, PKP. Negara kita kini dalam fasa pemulihan krisis COVID-19. Kehilangan pekerjaan di saat krisis ekonomi pasti akan memberikan kesan yang sangat teruk kepada seseorang individu. Keadaan yang terdesak memungkinkan peningkatan masalah sosial dan kadar jenayah bakal berlaku di negara kita. Kesan. Dari segi kesan positif, bagi kadar pengangguran kepada semangat nasionalisme dan ia dapat mengukuhkan semangat kebatinan dalam kalangan rakyat Malaysia. Contohnya, dapat beberapa orang melakukan kerja sukarela untuk membantu lainnya. Kesan yang kedua ialah kawalan yang ketat. Sebagai contoh, kerajaan menetapkan sekatan seperti Perintah Kawalan Pergerakan dan Standard Operating Procedure SOP terhadap kalangan masyarakat. Seterusnya, ketidakpatuhan rakyat juga boleh dikatakan sebagai salah satu kesan negatif kepada semangat nasionalisme dan patriotisme. Walaupun diberitahu untuk mengikut norma baharu, masih lagi segelintir masyarakat yang ingkar arahan dengan berkumpul di tempat yang berisiko tinggi.
Kesan akhir kepada semangat nasionalisme dan patriotisme ialah dapat mewujudkan golongan yang bersifat mementingkan diri sendiri. Misalnya, terdapat beberapa orang tidak mematuhi SOP seperti melancong ke beberapa tempat bagi kegembiraan sendiri. Ini menunjukkan bahawa mereka mementingkan diri sendiri sahaja dan mempunyai semangat nasionalisme dan patriotisme yang kurang. Dari sudut kesan pengangguran kepada pembinaan negara dan bangsa pula, ia dapat mengukuhkan semangat perpaduan dalam kepelbagaian. Terdapat beberapa sukarelawan yang mengulurkan bantuan kepada golongan masyarakat seperti memberi bakul makanan termasuk beras, bantuan dari segi kewangan dan lain-lain. Selain itu, pemerintahan negara yang kukuh. Apabila segelintir masyarakat menghadapi masalah kewangan akibat pandemik COVID-19, kerajaan mengambil tindakan seperti pemberian bantuan supaya dapat mengurangkan beban rakyat Malaysia. Akhirnya, permulaan perniagaan secara atas talian melalui saluran media sosial seperti Lazada, Shopee, Insta dan lain-lain. Walaupun kadar pengangguran meningkat, rakyat bersatu padu dengan melibatkan diri dalam kerja sambilan bagi meningkatkan taraf hidup mereka. Langkah menangani pengangguran akibat COVID-19. Yang pertama, mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, iaitu mewujudkan pekerjaan tidak kira kerajaan atau sektor swasta. Yang kedua, memperkenalkan pakej rancangan ekonomi prihatin, memberikan bantuan segera kepada golongan yang membuat perusahaan kecil atau sederhana. Yang ketiga, memperluaskan program subsidi upah. Ia perlu diteruskan oleh kerajaan untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan di musim wabak COVID-19 seperti ini. Yang keempat, membuka sektor ekonomi dalam tempoh PKP. Dibuka sepanjang waktu pandemik untuk memberi peluang kepada masyarakat terutamanya golongan yang bekerja di sektor swasta. Yang lima, mengurangkan perkhidmatan pekerja asing. Pekerjaan seperti tukang bersih dan pengawal keselamatan perlu diberikan kepada mereka yang memerlukan pekerjaan pada masa sekarang. Yang keenam, iaitu yang akhirnya, mengusahakan perniagaan atas talian. Menjual produk dengan menggunakan platform membeli melas seperti aplikasi Shopee, Lazada dan Instagram dan juga Facebook. Kesimpulannya, segala perkara yang dijalankan pasti akan mempunyai kebaikan dan keburukan. Peningkatan pengangguran akibat pandemik COVID-19 menyebabkan kehidupan golongan masyarakat agak mencabar dan sukar. Dari segi kebaikan, kita perlu berbangga dengan kerajaan dan beberapa sukarelawan kerana sudi membantu walaupun kita berada dalam kesusahan. Sehubungan dengan ini, wujudlah kesan baik terhadap semangat nasionalisme dan patriotisme serta dapat membina negara dan bangsa. Kerajaan memainkan peranan yang penting bagi mencegah wabak tersebut. Jadi, sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah menyokong usaha kerajaan dengan mematuhi undang-undang negara seperti SOP dan juga PKP bagi memulihkan keadaan supaya boleh kembali seperti sedia kala. Dengan ini, negara akan pulih dan juga wabak COVID-19 dapat dikawal serta dapat mengurangkan kadar peningkatan pengangguran. Sekian, terima kasih.